Kalau Shima tak apa. Kalau baby mesti stress sikit. Kan? Baby je lah. Baby je lah. Shima je lah. Okey lah baby. Uh-uh. Okay. Uh-uh. Sebelum tu nak tanyalah, so KP ni lockdown, apa yang baby buat dekat rumah? Baby pula. Okay, kalau macam tengah lockdown ni, Shima sebenarnya banyakkan aktiviti macam menghilangkan stres tau. Contohnya kan, okay, kejap Shima ambil Tengok ni, dah pandai mewarna. Dah berwarna pula. Shima akan jadi budak kecil sikit lah bila kat lockdown, bila kat rumah kan, tak tahu nak buat apa. So boring-boring kita beli puzzle, pasang-pasang, mewarna, hilangkan boring kan. Kadang stres tak nak buat apa. Lepas tu Shima akan buat jadual sebenarnya. Macam hari ni kemas bilik, besok kemas dapur. So macam tak terasa. Sekejap je rasa dah macam malam gitulah. Dan Shima banyakkan konten-konten macam di rumah lah, buat konten macam dekat YouTube ke TikTok, so live macam tu je lah. Tak adalah masa tu terbazir dekat rumah kan? Itulah. So tak adalah membuang masa. So ada jugalah macam Shima buat iklan kat rumah, tak rasa boring lah. Ada je kerja dia macam tu. Yes, faham. So, daripada aktiviti dekat rumah dengan kerja pula macam mana? Terjejas kerja dekat rumah? Kalau macam kerja kat rumah, okay, selesa juga sebab kita macam boleh ikut masa kita kan. Kalau nak macam shoot ke apa produk ke kan, ikutlah masa kita bila kita nak shoot, shoot lah time tu. Jadi macam selesa lah juga kat rumah. Cuma yang tak selesanya, kadang-kadang bila kita shoot sendiri, tak ada orang nak guide kita, susah jugalah. So itu yang lecehnya lah. Kita kena buat semuanya sendiri. Kalau kat luar macam ada cameraman, so diorang boleh tolong shootkan. Itu yang senangnya lah kalau kat luar. So maksudnya Sentian Berhad, semua Shima yang... Betul. Ada yang tegur ni. Hai juga semua. Dari tadi orang cakap Min M Star rupanya handsome. Orang ni mengayat betul. Pandai tu. Aduh, ada-ada je. Okay guys, so kalau korang ada apa-apa komen ke apa-apa soalan yang nak tanya, korang boleh letak box tu, nanti kita orang akan pilih mana-mana. Lo ATN, Ben, sayang. Ada ke? Hai. Korang ada juga. Okay. Lepas pandang. Hai semua yang baru masuk. Harap semuanya dalam keadaan sihat, okay? Ya guys, okay guys, korang kalau ada apa-apa soalan, korang simpan, nanti kita orang akan pilih mana-mana soalan kita akan jawab lah. Suruh baby Shima yang jawab. InsyaAllah boleh. Okay, baby nak tanya satu, berhubung satu konten video yang baru-baru ni. Baru semalam kan upload? Baru semalam. Baru semalam pasal apa konten nasi kangkang. Nasi kangkang, okay. Okay, so kita nak tanya kenapa memilih genre thriller seram macam tu dan apa yang cuba disampaikan oleh baby? Okay, sebenarnya Shima ni nampak je lembut kan? Tapi Shima saya suka benda-benda yang macam mistik, seram. Shima suka tengok benda-benda cerita macam tu lah. So Shima pun rasa macam apa salahnya kita buat kan? Sebab kita suka, kita minat benda tu, kita buat je lah. So lagipun nasi kangkang ni sebenarnya memang ada pun, memang wujud benda tu, memang terjadi pun. Jadi Shima cuba nak bawakan cerita tu dan Shima nak cuba sampaikan sesuatu pada penonton. Tapi sayangnya penonton ni kadang-kadang dia komen dulu. Kadang-kadang dia tak tengok, dia komen dulu. Dia tak tahu yang dalam cerita Shima tu sebenarnya ada pengajaran dia di hujungnya. So banyak yang komen yang bukan-bukan dululah, kebanyakannya baru diorang tengok, baru diorang tahu. Macam tu. Faham. So, adakah dia berdasarkan pengalaman ke ataupun member-member ataupun keluarga pernah alami perkara yang sama? Kalau alami tu tak pernah lah, harap-harap jauh. Tapi kalau macam cerita tu, cerita pernah lah disampaikan, macam orang-orang cerita semua pernah dengar lah kan kes ni. Macam dekat YouTube ke kita tengok ada juga kan cerita pasal nasi kangkang semua. Benda ni memang wujud lah. So kalau macam kita, orang kadang-kadang tak suka juga nak tengok benda-benda yang positif sebenarnya. Jadi macam kalau kita nak sampaikan benda tu kepada positif, kadang-kadang kita perlu adanya negatif dulu.
baru kita dapatkan positif tu. So kadang-kadang orang tak tengok habis, menghentam dulu kan. Tu yang geramnya aku. So, maksudnya sebelum nak mulakan cerita tu, penggambaran tu, so, maksudnya Shima dah buat research berhubung dengan cerita lah. Kalau Shima buat macam tu, Shima akan bincang dululah dengan tim. So Shima tak nak main macam buat je padahal benda tu tak ada, tak wujud. So Shima kena tahu dulu apa, macam mana benda tu boleh terjadi. So bahan-bahannya apa, nasi kangkang tu dia buat daripada apa. So kita kena tahu dululah benda tu, bukan kita main buat je macam tu kan. So ada yang komen tau, diorang cakap, nasi kangkang tu pakai tahi betul ke? Aduh, ramai yang cakap tu tahi betul ke ataupun tak. Ramai yang macam tu tanya-tanya betul ke tak benda tu kan. Jadi rasa-rasa korang betul ke tak tahi tu? Aduh. So macam bila tengok kan, kita tengok macam ni. Dia pegang dah. So macam benda tu macam real tapi takkanlah betul. Nak pegang. Itulah, takkanlah betul kan. Itulah biasalah orang kan nampak benda tu macam real. Kalau macam Shima akan cuba tampilkan sereal yang mungkin lah. So takkanlah kita macam kita nak berak, kita berak kat bilik, lepas tu dengan tahi yang tak serupa dengan tahi kan, betul tak? Mesti kita nak buat benda tu nampak real betul. So macam cerita-cerita orang putih juga kan, kalau jadi zombie muka dia make up dengan zombie real semua kan. So Shima nak cuba tampilkan dengan sereal yang mungkin lah macam tu. Tak rasa macam jijik ke ataupun geli ke kan, lubang tandas kot macam. Ya. Ya, waktu tengah shoot tu kan, Shima tengok lubang jamban, nak kena buat ke ni? Korang tak boleh ganti tangan aku ke? Tapi Shima fikir balik, tak nak lah, Shima nak rasa lah macam apa yang kita buat ni semua nak sampaikan pada penonton kan. Jadi kenalah buat betul-betul kan, dekat dalam mangkuk jamban semua. So buat je lah, ambil lah walaupun memang geli lah. Walaupun memang geli tapi ambil je lah kan. Kita anggap dia tu coklat ke apa. Macam scene tu ataupun babak tu je macam sensitif ke tak. Sebab kita nak tunjukkan kepada orang ramai. So mungkin yelah, kita tahulah netizen ni suka bila benda-benda macam ni. Asal kau tunjuk benda-benda macam ni tak geli ke? Okay, kalau macam netizen selalunya akan komen macam-macam lah kan. Tapi Shima tak boleh macam nak tutup mulut diorang lah kan. Kalau diorang nak judge apa-apa tu pendapat diorang. So Shima pun tak boleh nak cakap, kau siapa nak komen ini tu kan. Shima tu pun tak boleh nak halang diorang. So Shima terima lah, yang baiknya Shima terima, yang buruknya Shima buang macam tahi tadi tu. Okay, so scene tu untuk konten-konten yang sebelum ni juga. So macam Shima punya idea tu datang dari mana? Yalah, kita tengoklah video-video Shima yang sebelum ni berkisarkan apa tentang curang dan sebagainya. Okay. Kalau macam konten-konten Shima sebelum ni, Shima dengan tim-tim Shima lah, diorang akan macam discuss lah sama-sama kan, kita nak buat apa. So tak adalah sepenuhnya Shima yang fikir. So Shima lebih suka macam sama-sama share. Kadang-kadang kita punya idea tak sehebat diorang, kadang-kadang diorang punya idea tak sehebat kita. Jadi Shima lebih suka kita sama-sama share lah pendapat macam tu. So kalau macam cerita-cerita Shima semua, memang Shima akan tanya-tanya dengan tim Shima. Shima tak akan seseorang. Ya. So, tim Shima besar ke? Berapa orang yang dalam satu production tu? Berapa orang cameraman buat? Nampak macam gempak je. Saya macam, mesti ramai. Tak je lah, tak ada gempaknya. Sebab Shima pun bukannya production yang besar kan. Jadi Shima shoot pun cuma dekat YouTube je. Macam Shima pun buat suka-suka je. Macam okay, kita tak buat apa-apa hari ni, kita bolehlah shoot. So tak adalah macam ramai sampai berbelas-belas orang. Tak adalah macam tu. Sikit je, memang sikit. Sebab itu pun hanya untuk YouTube Shima je. So Shima buat simple-simple je. Macam tu je. Lagipun macam kadang-kadang orang tanya juga, apa ni, dia ni tak ada orang panggil berlakon ke apa kan? Ada orang komen juga macam tu. Okay, sebenarnya Shima ni lebih selesa macam berlakon dekat YouTube Shima tau. Lepas tu korang kena tahu yang Shima ni adalah seorang penyanyi. Jadi Shima lebih fokus kepada nyanyian.
Jadi kalau macam kadang-kadang kita kalau shooting dekat production yang besar, kita perlukan masa berbulan-bulan nak shoot. Okay, bukan sehari dua dah habis dah, settle dah. Habis nyanyian aku macam mana? Kan betul tak? Jadi Shima akan fikirlah, oh jadual aku ni tak boleh ni. Ada pula slate iklan, ada slate nyanyi semua kan. So macam dah ni lah, tak boleh dah berlanggar jadual. So banyak yang Shima tolak sebab jadual Shima dah berlanggar. Dekat situ. Okay, maksudnya masa tu tak maksudnya pack lah. Betul. Ya, betul. Masa tu agak berlanggar lah sebab tu Shima ada yang tolak. So ada yang boleh Shima akan ambil. Macam baru-baru ni Shima baru lepas shoot filem Biko, sebelum lockdown lah itu, Shima baru shoot filem lah Biko. So akan tayang pada bulan 6 ni, tapi dah tak boleh kan nak tonton wayang kan, tak boleh kan Pawagam. So akan tangguhlah nanti bila macam tu. Ikut pada jadual Shima. Kalau okey boleh macam tu. Oh, so maksudnya akan muncul lah di Pawagam tak lama lagi. Akan ada. Ya, insyaAllah. Selain daripada dekat YouTube, Shima akan muncul dekat InsyaAllah. Pawagam. Okay, Shima, macam nak tanya je lah, macam berhubung dengan konten-konten video, mungkin orang tengok macam banyak unsur-unsur macam negatif, macam pergaduhan, curang. So macam, okay, kita tahu di sebalik itu macam ada pengajaran yang ingin disampaikan. Betul-betul. Kalau macam cerita-cerita Shima kan, sebenarnya kebanyakannya awalnya negatif. Okay, orang tengok pun awalnya memang banyak negatif lah. Tapi di setiap hujung cerita Shima tu sebenarnya memang akan ada pengajarannya. Okay, walaupun cerita tu negatif. So Shima nak bagi tahu kat korang, apa pun korang buat kan, korang jangan judge orang tu terlalu awal. Korang jangan judge orang tu di luaran saja, tapi korang tak tahu dalaman dia macam mana kan. Jadi buat sesuatu tu fikir dulu sebelum korang mengeluarkan kata-kata korang tu. Okay, betul-betul. Okay, so untuk yang nasi kangkang tu bila dia punya penggambaran dalam PKP ke, time lockdown ni ke, ataupun 2-3 hari lepas ke? Selalu berapa lama? Dah sebenarnya sebelum lockdown lagi kita dah shoot dah berapa lama lah tu kan. So simpan je, memang buat stok kan. Kalau ada apa-apa memang kita akan release je lah macam tu. Memang sebelum lockdown. Kalau sekarang memang nak shoot kat mana? Kat rumah je boleh. Memang tak dapat lah kalau sekarang. Memang sebelum ni lah lockdown. Selalu ambil masa berapa lama untuk siapkan satu konten ni? Kalau Shima nak 1 hari je. Satu hari? Kadang-kadang setengah hari je lah. Shima tak nak macam buang masa lama-lama macam tu. So Shima nak video pendek je kan. So kita pun suka-suka je. Kita buat lah dalam 1 hari je settle. Macam tu. 1 hari boleh siap 1 hari boleh. Hebat. 1 hari so maksudnya tak banyak tempat lah. I mean tempat yang sama dekat luar, dalam rumah yang sama. Ya, betul. So tak banyak tempat lah kita pakai. Kejap Kenapa Shima bila cakap kan suara Topan akan hilang bila Shima cakap, dia macam bertukar-tukar. Okey je. Okey tak dengar suara Shima? Dengar. Oh, okey. Mungkin lain kat sini kot. Ya. Okey, so lepas tu kita nak tanya mungkin untuk next content pula apa yang akan muncul? Okey. Next content. Tak terfikir lagi sebenarnya konten apa yang kita nak buat kan. Sebab sekarang pun tengah lockdown. Kadang-kadang kita macam jom hari ni kita shoot. Hari tu juga kita fikir sama-sama. Baru kita jalankan macam tu. So setakat ni belum fikir lagi cerita apa. Mungkin kita akan cari cerita yang macam benda-benda yang terjadi lah kan. Macam reality kan. So kita buatlah macam tu. Okay, so mungkin yelah berdasarkan apa yang baru je release tak sampai 1 hari nasi kangkang. So macam bila ada terima kecaman-kecaman daripada netizen, so penerimaan Shima macam mana? Aduh. Penerimaan Shima macam kecam-kecam tu biasalah kan. Macam kita memang tak boleh nak lari daripada kecaman orang kan. Siapa pun kita memang orang tetap ada. Netizen tu memang tetap ada. Jadi kita tak boleh nak tutup mulut orang. Yang penting apa yang Shima perlu buat, dia nak buat kita tak apa, tapi kita jangan buat dekat dia balik lah. Macam Shima pernah jumpa orang tu tahu. Shima pernah nampak dia komen pasal Shima yang bukan-bukan sesama diorang lah.
Lepas tu sekali bila jumpa berdepan, dia tegur Shima, dia layan Shima dengan baik. Tapi Shima pun, yelah buat apa macam nak dendam kan. Layan je lah baik dengan dia kan. Lepas tu last dia pun berbaik dengan kita. So kita biar orang buat kita, jangan kita buat orang balik. So insyaAllah orang tu akan baik dengan kita. Betul. So buat baik dibalas dengan baik lah. Ya, betul. Balas baik. Ya kan. Ya betul. Aduh. Yang mempertikaikan, mungkin orang tak tahulah Shima punya kebolehan ataupun bakat sebagai seorang pelakon. Macam dia ni boleh berlakon ke? Okay. Ada jugalah macam orang kadang-kadang sebelum ni dia tanya boleh ke berlakon, tapi alhamdulillah lah macam bila Shima dah keluarkan beberapa drama dekat YouTube Shima, drama pendek. So alhamdulillah setakat ni semua komen yang positif lah. Okay, macam kalau macam orang komen tentang diri Shima, so Shima akan ambil komen tu dan Shima cuba untuk berubah lah untuk Shima. Okay, kalau ni tak okay, aku kena buat macam ni kan. So Shima terima lah apa yang diorang komen semua. Macam tu. Okay, so maksudnya tak ambil komen tu sebagai benda yang menjatuhkan, benda yang boleh buatkan Shima down ke atau bagaimana? Tak. Kalau macam dulu Shima pernah tahu. Okay, dulu Shima pernah rasa macam tu. Macam orang komen yang bukan-bukan kan, orang cakap pasal Shima. So Shima rasa macam sedih, kecewa. Memang ada dulu. Lepas tu Shima fikir, buat apa aku nak sedih? Buat apa aku nak macam kecewa kan? Jadi diorang tak tahu apa yang kita dah alami, apa yang kita dah buat, semua diorang tak tahu. Jadi apa yang Shima perlu tonjolkan, bakat Shima. So Shima tak payah peduli dengan kecaman-kecaman orang. So bila kita fikir lagi-lagi kita akan stres. So kita pedulilah dia. Macam tu je lah. Tak payah nak susah. Betul, so maksudnya kena stay positif lah. Kadang kita ni tak boleh nak puaskan hati semua orang. Ya, betul. Setuju. Bagus, setuju. Suka dengan punya karakter macam ni. Thank you. Kejap. Sebelum ni kita pernah jumpa ke? Tak pernah. Oh ya? Patutlah. Okay. Tak pernah jumpa. Okay. InsyaAllah nanti kita jumpa Boleh. Okay. Kalau sudi lah. Asal lah tak sudi. Tanya je. Aduh, hai. Alah guys, dah merah dah Shima dah ajak jumpa. Merah dah, betul nampak merah. Dah lah putih gebu. Lepas tu darah naik ke atas kan merah. Malu ke orangnya. Aduh, nasib lah mini handsome kan guys. Okay, so Shima macam nak tanya lah juga. Macam kita tengok macam filem tu jalan cerita tapi mungkin yelah pandangan daripada penonton, daripada netizen, ada yang kata macam siapa pula pelakon-pelakon tambahan dengan Shima tu. Macam Shima dah bawa watak lain, tapi macam ada a bit spoil lah macam aduh, asal dia punya pelakon tambahan tak memberi lah macam tu. Okay. Sebenarnya kan Shima ni bukanlah orang yang profesional yang layak untuk komen orang, tau. Memang tak layak langsung lah Shima ni. Tapi tak dinafikan lah ada yang komen macam tu. Okay, Shima tak tipu lah sebab Shima baca juga komen kan. So ada orang cakap, pelakon Shima tu kenapa kayu? Kenapa tak pakai aku je? Kenapa tak payah artis lain ke? Okay, sebenarnya Shima ambil diorang tu. Sebenarnya Shima nak bagi diorang peluang untuk diorang rasakan pengalaman berlakon. Macam Shima pun dulu macam teringin nak masuk TV, nak masuk apa semua kan. Jadi Shima bila dah rasa benda tu, Shima nak diorang pun rasa apa yang Shima rasa. Jadi kalau macam diorang dah biasakan benda tu, diorang akan okey sendiri. So Shima akan bagi peluang sesiapa saja. Kalau yang dalam ni nak berlakon pun Shima akan okey je, Shima akan ambil. Dia tak kisahlah ada rupa ke tak ada rupa ke, yang penting diorang memang ada rasa nak berlakon lah, ada semangat nak berlakon tu, Shima okey je. Macam tu. Okay, so maksudnya tak ada pemilihan yang spesifik lah, kita just bagi peluang kepada mereka yang mencuba. Memang tak ada langsung. So kalau macam orang cakap, kenapa tak ambil pelakon yang profesional je, yang boleh berlakon kan, macam gitu. Sebenarnya ramai kat TV pun boleh je nak tengok kat TV lah ya. Kalau nak tengok yang profesional, kita tengok kat TV. Okay. Kalau macam kita ni tahulah tak profesional, tapi kita nak bagi peluang dekat diorang semua. Okay, supaya diorang merasa kan apa yang kita rasa. So diorang akan rasa wah bestnya macam tu kan. Okay, kalau macam saya nak offer diri untuk berlakon, boleh ke tu? Boleh. Confirm nak ni? DM Shima sekejap lagi. Boleh.
Tapi sudi ke? Tak apalah kita ni. Kenapa? Tak apa. Nanti sekejap lagi Shima DM Jangan tak balas pula. Boleh. No hal. Okay, set. Okay. Kita orang dah borak panjang, so macam nak tahulah soalan-soalan daripada korang semua. Mungkin ada nak tanya Shima. Nak menyakat ke. Kalau korang nak tanya soalan dekat Topan pun boleh. Nak tanya apa? Cuba. Dan tadi dok tanya, Min handsome-nya. Ingatkan Min perempuan. Okay, cuba komen. Okay, korang komen dulu lah cepat. Kita pilih satu soalan korang semua. Saya dah DM tak balas pun. Awak DM siapa? Ya, awak DM siapa? M-Star ke atau DM Shima? Kan? Cuba cakap. Okay, so macam memang orang akan tanya dekat sini yang paling famous. Soalan-soalan dia macam, alah, bila nak kahwin? Bila nak ada jodoh? So macam, bila? Aduh, hai. Korang ni guys, pantang nampak lelaki handsome. Min single ke tu? Asyik je jawab Min. Kita pula yang kena menjawab dulu. Okay, sekarang kita dah bertukar sesi. Okay, sekarang Shima pula jadi wartawan. Okay, tadi soalan daripada siapa? Sibuk nak tanya Min kita ni. Min single ke? Okay, Min. Okay, kalau baby single, Topan single. Malu pula. Aduh, korang jangan jealous korang. Min yang korang cakap handsome tu puji kita. Tu puji pula kita. Okay, next soalan apa korang nak tanya? Menikah PKP jimat Min. Alah, hai. Alahai. Suara Shima putus-putus. Itulah. Shima pun dapat rasa. Okey je. Sebab apa tahu? Bila Shima bercakap, suara Topan akan stop. So kalau Shima gelak ke apa, suara Topan akan hilang macam tu. Dia macam tertutup. Saya macam okey je bila dengar bercakap ke, still ada. Tak tahulah kenapa Kongsi Facai. Kongsi Facai bila Okay, so ni ada soalan daripada Farhan. Dia kata, bila cara bisa nak boleh bercara bahasa Indonesia? Bisa enggak bicara sendiri? Bisa sedikit lah. Sedikit aja. Mau ngomong banyak enggak bisa lagi. Masih mau belajar. Gitu. Okay, so macam nak tadi siang ada interview, so macam Shima kata macam pernah berlakon dekat Indonesia. Kita tak tahu. Mungkin kita beritahu lah dengan netizen dekat luar sana. Okay, kalau nak tengok boleh tengok ada juga dekat YouTube yang Shima berlakon dengan dekat Indonesia. So boleh je search lakonan Shima, akan keluar lah sendiri macam tu. Dan alhamdulillah Shima dapat tawaran juga berlakon di Indonesia, sinetron, tapi sayangnya dia shoot berbulan-bulan lamanya. Satu lagi dekat dalam macam kawasan hutan lah. So memang tak ada line. So Shima tolak sebab jadual berlanggar. Satu lagi dia terlampau lama. Sinetron ni kan kalau Indonesia punya sinetron dia kan macam bukan Malaysia tau. Dia 20 episod, 30 episod. Dia paling lama macam sampai beratus-ratus kadang-kadang. Beratus-ratus episod. So Shima tolak sebab jadual berlanggar lah macam tu. Tapi kenapa macam tak yang itu satu peluang yang besar untuk Shima melebarkan sayap di negara orang? Ya betul. Sebabnya Shima lebih fokus pada nyanyian. Okay, sebenarnya Shima ni menyanyi. Jadi Shima lebih fokus pada nyanyian. Jadi kalau macam kadang-kadang Sabtu Ahad kita dah ada jadual untuk menyanyi. So kita tanya dekat orang tu, pengarah tu, boleh tak kita nak masa Sabtu Ahad tu kita tak boleh berlakon, tak boleh syuting. So diorang tetap nak juga Sabtu Ahad tu. Jadi nak tak nak kita kena tolak juga tawaran tu. So bila fikir balik, tak apalah, sayang tetap sayang. Tapi nyanyi tu lagi best lah, lagi Shima enjoy bila dapat nyanyian tu.
Okay, so maksudnya jiwa Shima lebih kepada nyanyian lah, keutamaan. Ya, lebih kepada nyanyian. Sebab Shima bila nyanyi tu Shima rasa enjoy. Memang enjoy betul lah. Memang Shima minat nyanyi lah gitu. Tapi kalau macam ada tawaran berlakon, kalau jadual ngam dengan Shima, Shima akan on je lah. Faham? Yalah kadang kita ada peluang tu takkan nak lepaskan macam tu je kan. Ya betul. Kalau ada peluang memang takkan lepaskan lah. Sayang betul kan? Yelah sebab sekarang ni pun nama Shima pun orang netizen-netizen dekat Indonesia dah ramai yang kenal. Alamak, alamak. Lain aku ke? Lain Shima. Okay, kejap. Lain Shima memang problem teruk. Okay. Tak apalah. Ni dah okay. Shima rasa Shima punya yang lain memang teruk. Okay, sekarang dah okay. Okay dah. Ya, okay. Macam tadi Topan kata macam okay, nama sekarang, nama Shima bukan je dikenali di Malaysia tapi di Indonesia. So macam tadi pun ada yang muncul peminat fans daripada Indonesia orang kata. So macam nampaknya orang menerima Shima. Mungkin je lah bila tengok muka pun macam boleh jadi artis-artis sinetron. Okay. Alhamdulillah lah macam bukan senang jugalah kita nak tembus ke pasaran Indonesia. Tapi bila dah dapat peluang tu Shima sangat hargai. Shima syukur sangat sebab Shima dapat sign label di Indonesia iaitu Naga Suara. Jadi pada Shima bukan senang kita nak tembus pasaran sana. So bila dah dapat tu Shima bersyukur sangat lah sebab orang sana boleh terima macam Shima ni. Okay, orang Malaysia. So sangat bersyukur lah. Faham. Okay, so tadi ada soalan yang tanya. Kejap mana kita tanya pasal apa? Ni. Skincare routine. Mesti ramai yang adore, so macam nak tahu apa. Tak adalah. Boleh cakap lagi sebab tadi putus. Okay, dengar. Okay, dengar. Okay, so soalan daripada Zairul Haikal, dia kata Shima pakai skincare apa? Mungkin dia adore ke dengan Shima punya skin. So nak tahulah. Okay, skincare. Solat ke? Solat dah. Kalau kau nak solat je, okay? Lepas tu lain balik. Aku dah solat. Solat tak perlu cerita, okay? Okay. Kalau macam skincare, Shima macam suka pakai apa Alah tak adalah kat sini. Sebab kadang-kadang Shima pakai, kadang-kadang tak. Macam tu je lah. Ya, nak tunjuk pun tak ada pula, dah habis. So tak adalah produk-produk yang spesifik ke? Tak ada. Tak ada yang macam tu. So maksudnya mana yang sesuai dengan kulit, pakai? Ya, betul. Tukar-tukar. Seperti tukar-tukar pasangan. Tak ada lah. Tak ada. Gurau je. Oh ya. Shima nak bagi tahu kalau macam korang semua kan Shima tengok sekarang ni banyak orang yang suka menyanyi kan, berlakon, menari, macam-macam bakat lah diorang ada kan. So kadang-kadang diorang macam simpan je. So kalau macam tengah lockdown ni macam boring-boring, boleh lah korang tunjuk bakat korang. So korang kalau nak tahu, pergi ke IG Shima, Baby Shima Official dan swipe up je. Okay, sebab ada hadiah RM10,000. Korang jangan lepaskan peluang Ada hadiah lagi RM10,000. Ya, okay, betul, ada hadiah juga. Akak Baby Shima kapan ngeluarin lagu baru lagi Kak? Waduh. Okay, Shima baru keluarkan lagu baru. Lagu dia macam ke Sabah lah, market Sabah, okay. Lagu Dulu Suka Sayang, boleh tengok dekat YouTube, okay. Lagu tu pun Shima keluarkan suka-suka saja sebab kita tengah lockdown ni, bolehlah keluarkan. So kalau yang belum dengar, boleh dengar Dulu Suka Sayang. Lagu terbaru lagi insya-Allah lah, kita tengah tunggu barisan. Lagu mana yang akan keluar dulu. Tapi kenapa memilih lebih kepada Sabahan version? Ke jodoh dekat sana? Tak adalah. Sebenarnya Shima kan, Shima dulu sering buat show dekat Sabah tau. Lepas tu Shima tengok orang-orang sana semua bila Shima perform, diorang akan menghargai sangat-sangat. Diorang akan ikut joget. Bila Shima tarik diorang pun akan naik atas stage, menari semua. So Shima rasa macam, wah,
enjoynya diorang. So Shima tengok oh baiknya diorang. So kita buat lagu untuk diorang juga macam tu. Setuju? Saya orang Sabah. Oh Sabah? Sabah. Ah, patut. Wah, patutlah. Okay. Orang Sabah sekarang ni putih gebu. Bila dia dah ni kan, muka dia naik merah semua. Macam atas ni lah. Patutlah handsome ya. Orang Sabah banyak handsome memang. Serius. Komen ke? Betul. Ini serius. Ini serius. Yang tadi pun komen ramai sibuk tanya. Min handsome rupanya. Dah mula gedik dah diorang tu. Nampak lelaki handsome gedik dah. Okay, so next soalan dari korang semua. Shima ada teringin tak nak berduet dengan mana-mana artis? Malaysia ataupun Indonesia? Kalau artis Malaysia tak ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada. Tapi kalau Indonesia ada sebenarnya. Shima teringin nak duet dengan siapa? Ayu Ting Ting. Why? Sebab Shima suka dengar lagu-lagu dia semua. So version dangdut ke? Ballad ke? Version yang dangdut lah. Sebab yang kalau korang mesti tahu semua lagu yang Saya Masih Ting Ting. Okay, mungkin boleh lah nyanyi sikit. Lagu tu. So macam Shima teringin jugalah kalau ada macam peluang untuk berduet dengan dia. Why not kita cuba kan berduet dengan dia. Tu pun kalau dia sudilah. Kalau okay memang on dah macam tu. So insyaAllah kalau rezeki tu tak ke mana orang kata. Ya betul, insyaAllah. Okay, apa lagi soalan? Soalan banyak, so kita tunggu. Okay. Lah, kenapa Shima cute sangat? Siapa? Shima ke atas? Shima lah. Oh Shima, ingatkan atas ni. Kenapa cute sangat? Tak tahulah. Di mata awak je kot cute. Wah, dia. Aduh. Okay, lagi baby Shima ke Indonesia? Bila ke Indonesia, sekarang ni memang tak boleh nak masuk Indonesia. Itulah, dah rindu, memang rindu gila makanan kat sana, buat show kat sana. Tapi tak boleh nak buat apa kan. Kita tunggu je lah, kita pun tak boleh nak masuk dulu. Tunggu dah ada kelulusan, baru kita akan masuk lah. Macam tu. Faham. So maksudnya Shima, okay nak tanya lah macam Shima ada darah-darah Indonesia ke? Sebab yelah bila tengok sekali pandang macam dia ni macam muka-muka Indonesian sikit. Oh, okay Shima tak ada darah Indonesia. Tapi Shima cuba nak jadikan darah Indonesia. Why? Sebab Shima suka dengan budaya sana. Okay, ada macam-macam budaya. Okay, bila Shima pergi tempat ni, ada makanan khas diorang. Bila pergi tempat tu, dia punya makanan khas lainan lah. Macam tak sama dengan semua tempat. So dia punya budaya tarian dia pun best tengok. Macam tu lah. Menarik, memang menarik bila tengok. Shima suka menari ke? Memang suka sangat menari. Sebab kalau menari tu Shima rasa macam satu senaman untuk Shima. Faham. So, soalan yang berulang lagi. Bila nak menamatkan zaman bujang ni? Alah, ini yang Shima tak suka ni. Okay, sebenarnya Shima nak fokus pada career je. Kalau boleh Shima tak nak cerita pasal hal peribadi langsung. Okay, sebab Shima sebenarnya dah lama juga dalam industri hiburan. Jadi bukan senang lah kita nak tempatkan diri kita di hiburan. Okay, jadi sebab tu Shima nak lebih fokuskan pada career Shima saja. Bukan senang tau. Lebih utamakan career terlebih dahulu lah. Lepas tu baru fikir sebagai yang kedua. Sekiranya bila dah sampai seru macam tu. Okay, macam kalau boleh macam Shima ni jenis macam hal peribadi Shima tak cerita ke orang. Ramai tanya kadang-kadang. Okay, termasuk yang tadi tu dia tanya. Kadang Shima memang tak, bukan kadang-kadang, memang Shima tak nak cerita hal peribadi Shima sebab Shima nak fokus pada hiburan saja, career Shima. Sebab Shima dah lalui macam-macam dah. Okay, memang susah lah dalam hiburan ni memang susah. So ada yang ramai tak tahu macam mana Shima alami, macam mana Shima dah tempuhi. Jadi sebab tu Shima nak lebih fokus pada career.
Kan betul lah. So macam Shima, perjalanan Shima sampai ke tahap ni bukanlah satu yang mudah. Banyak liku-liku, banyak cabaran yang Shima hadapi. Betul. Nak ke tahap ni tapi Shima rasa Shima belum puas lagi lah. Macam nak cakap popular pun gediknya, poyonya nak cakap popular dia sendiri. Jadi macam Shima belum puas lah. Okay. Shima tak rasa pun yang Shima popular. Tapi Shima masih mengejar lagi apa yang Shima harapkan. Okay, macam tu lah. Okay, so mungkin apa sebenarnya yang Shima harapkan dalam kerjaya Shima? Okay, Shima harap macam semua orang akan sentiasa bila dengar lagu Shima je, diorang tahu itu Shima. Okay, salah satunya itu, diorang akan tahu itu Shima. Lepas tu diorang akan macam mana nak cakap hargai kita lah, okay. Setiap apa yang kita buat, diorang akan terima karya kita semua, okay. Itu yang Shima harapkan lah, itu saja. Okay, faham. So ada yang tanya, melalui liku-liku kehidupan pahit manis kita hadapi bersama. Tiba. Okay, apa lagi soalan ni? Banyak sangat soalan. So tak tahu nak pilih yang mana. Aduh, hai. Shima, kapan ke Indonesia, kapan ke Aceh? So ni ada yang tanya, bila Shima nak buat virtual mini concert lagi? Sebelum ni pernah buat ke? Sebelum ni ada mini konsert. Jadi kalau nak buat lagi ni memang susah lah kan. Tengah COVID ni tak boleh nak buat apa lah. Tak boleh nak berkumpul ke apa kan. Walaupun kita dah tak PKP ke apa ke kan, tetap kita tak boleh berkumpul. So nantilah kita tunggu betul-betul keadaan dah pulih, dah okey, tak ada COVID semua. Kita akan buat lah mini konsert ke macam tu. Oh, so maksudnya buat virtual je lah. Tak melibatkan orang tapi tak terlalu ramai. InsyaAllah lah kalau dah boleh ke kan, tengoklah macam mana keadaan kan. Kalau dah okey tapi kalau boleh mengelakkanlah dulu kan, sebab sekarang tengah COVID teruk kan. Okay, aura baby Shima memang power. Yes. Aura apa tu? Biasa je lah, tapi tak tahulah pada pandangan orang kan. Shima biasa je. Alah, masih ada yang tanya, kalau diberi pilihan orang yang macam mana Shima pilih? Kalau diberi pilihan, orang macam mana? Soalan ni kan. Okay lah, itu tak apalah, itu boleh dijawab lah. Kalau boleh diberi pilihan, Shima akan pilih orang yang okay, dari rupa dia dulu lah Dari rupa dia dulu. Shima akan pilih orang tu rambut dia ada jambul kat tengah-tengah. Lepas tu bibir dia merah-merah. Lepas tu kulit dia putih gebu. Bila dia malu, merah dia akan naik ke muka. Okay. Dan dia pakai baju merah. Okay. Ciri-ciri dia tak tahu. Siapa faham-faham lah tu guys. Itu saja ciri-cirinya. Dah macam hilang tulang rusuk sebelah kiri. Memanglah hilang. Tulang rusuk awak tu kat belakang kita. Okay guys. Aduh, hai lumpur aku. Perasaan lah serius. Serius lah ni, cuma serius. Tengok tu, merah dia dah naik ke kepala dah. Itulah, itu yang cuma maksudkan. Contohnya itu atas. Okay. Dari tadi dah kenakan kita je. Hilang terus suara guys. Suara hilang. Aduh, hai. Suara hilang tadi. Okay, video okay. Okay guys, so apa lagi soalan yang korang nak tanya? Buaya girl benar-benar wujud. Buaya girl pun ada. Kesian. Guys, hidup ni tak perlu serius guys. Kan? Baby, I need your hair please. Today my mom harus jadi. Boleh busy sekejap? GC. Oh. Tak nampak pun dia punya komen. Nanti kita buat Oh. Mm-mm. Dia nak wish mak dia.
Oh, siapa nama mak kita wish sekarang? Beritahu nama mak siapa Kan? dia akan wish. Tak, apa pasal komen Shima tak bergerak ni? Tak bergerak ke? Mm-mm. Lah. Lain kot, stuck. Lain lah agaknya. Dia terstuck sampai Sabah bah. Oh, ya, ya. Bila ada yang tanya macam ingatkan Hana Delisha tadi. So macam, ya. Iras tu ada. So bila disamakan dengan Hana Delisha, macam mana? Adik-beradik ke? Lain lah. Tak sama langsung aku tengok. Tak adalah Shima tak ada kaitan apa-apa dengan dia. Ada juga orang bapa Shima nampak juga lah yang komen kan. Tapi Shima rasa macam jauh gila lah. Jauh beza dengan dia. Jauh sangat. Okay guys, lagi. Jaga-jaga. Shima memang kuat menyakat. Shima memang suka sakat orang lah. Kalau macam orang tu dah kenal Shima, dia tahulah macam mana. Macam tu okey lah. Macam senang nak bonding. Senang nak blend. Ya, betul. So, kalau macam orang, selalunya kalau dia tak kenal Shima, dia akan cakap Shima sombong. Ada jugalah kebanyakannya kan. Tapi itulah, diorang mungkin tak pernah jumpa Shima secara langsung kan. Macam Shima rasa buat apa nak sombong-sombong kan ni orang kan. Macam sama je pun kita semua. Tak ada bezanya. Kita sombong dapat apa? Yeah, so mungkin orang tengok macam Shima punya vibe tu macam muka dia macam garang. Tapi bila dah borak macam ni sebab saya tak pernah lagi jumpa Shima kan, tak pernah borak lagi. So macam dia ni masuk air lah. Masuk air, ya. Itulah nanti insyaAllah kita jumpa Aduh, harap-harap okey lah keadaan. Boleh jumpa-jumpa ke apa kan. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Okay guys, so ada apa-apa soalan lagi yang korang nak tanya? Shima lama tak lepak sama, rindu. Izzuan. Dari siapa tu? Sebab Shima Izzuan. tak dapat. Izzuan. Oh, Abang Izzuan. Okey. Izzuan Zaini Zaini. Izzuan Hakimi nama dia. Izzuan Hakimi. Kenal. Tak kenal. Okay, so nak tanya lah. Shima dah terima vaksin ke? Oh, vaksin belum lagi. Tapi kita kena ambil jugalah nanti. So, kena tunggu jugalah. Memang kena ambil punya. Sebab Shima akan ke Indonesia. Kalau nak ke luar negara, mesti kena ambil vaksin. So, tunggu je. Maksudnya bila tarikh dia? Belum daftar lagi. InsyaAllah nanti akan daftar secepatnya. Orang sekarang tengah berebut-rebut. Shima masih lagi lek-lek dulu. Lihat dulu, bagi dulu peluang ke orang-orang yang tengah sakit kan, diperlukan kan vaksin. So kita bagi lepas dulu orang-orang yang diperlukan. Dah settle, kita pula macam tu. Kita ujung-ujung tak apa. Faham. So maksudnya sementara nak tunggu tu kena pandai jaga diri lah kan. Kena jaga. Ya, betul. Dan sebagainya. Betul. Okay Shima, so ada apa-apa yang Shima mungkin nak kongsikan ataupun bercerita secara mendalam lagi kepada peminat-peminat Shima di luar sana? Okay. Mungkin baru ke, mungkin projek akan datang ke, ataupun produk ke, ada jual apa-apa. Mungkin boleh beritahu dengan netizen, peminat. Okay. Yang tak bestnya live ni kan sebab Shima tak boleh nak ni tau. Putus-putus, geram. Tapi tak apa, lain Shima rasa lain Shima. Okay, kepada semua jangan lupa untuk support YouTube Baby Shima. Okay, sebab Shima akan keluarkan banyak lagi konten-konten lepas ni di YouTube. Ada juga Shima buat cover lagu, berlakon, drama pendek, vlog. So kalau korang nak tahu perkembangan Shima macam-macam, Shima akan ke YouTube jugalah dan juga ke Instagram Baby Shima. So kalau korang nak tahu apa-apa, korang boleh follow Baby Shima Official. Dan kalau korang nak ngorat orang yang handsome atas ni lah. Korang ke IG dia kan. IG dia Shima tahu sebab tadi dah tengok dah.
IG dia korang boleh type lah TOPANN akan keluar. Korang follow lah dia. Okay, kalau nak ngorat, dia tadi duk ngorat Mini handsome je. Dah lah menyakat kita lah. Tak Merah. Best tau. Best gila buat. Macam merah naik nampak. Sekejap nak tanya. Min ni ada mix Cina ke? Tak ada. Oh tak ada. Tapi putih Ya kot. untung lah. Putih. Orang Sabah memang banyak putih-putih. Tak heran lah. Mungkin sebab gen kot. Okay. Sabah kat mana? Sabah dekat KK. Kat Tawau. Oh, okay. Tawau. Oh, best lah sana. Kalau pergi KK mesti makan seafood je. Yes, betul. Sana raja seafood. Okay guys, orang ada lagi nak tanya ke? Tanyalah cepat. Bila nak end baru korang kata tak puas nak tengok kat Shima live. Tanyalah. Tanya je. Sebab Shima tak dapat nak baca komen korang. Biar Topan yang tengokkan lah. Masa korang yang diberi peluang untuk berikan komen ke kecaman ke so tanya kat sini. Nak kecam pun silakan lah ya. Shima tak heran pun. Shima dah kesal lah. Shima dah kuat dah, tak koyak. Dah lali dah dengan kecam-kecaman orang. So biarlah nak kecam lah. So selalunya Shima buat live ke untuk peminat-peminat Shima dekat IG? Okay, kalau nak tahu Shima memang jarang sangat nak live. Okay, dekat IG ke live dengan orang pun agak jarang jugalah kan. Sebab Shima macam kurang minat live. Jadi macam sekali tu boleh. Ni Shima dah lama tak live kat IG, boleh Shima live macam tu. So takut apa tau, sebenarnya takut orang jemu je tengok Shima. Sebab tu Shima tak selalu live. Asal lu lah jemu? Bagi aku 10 sebab. 10 sebab? Aduh, tak adalah macam takut orang jemu tengok kita Shima selalu live kan. Tu Shima jarang-jarang kan je lah. Sebab kita tak boleh nak tebak, nak teka orang punya pemikiran kan. Tebak. Faham. Shima Kori orang Johor ke? Ya, Shima orang Johor Bahru. Asal Johor Bahru. Asal Johor Bahru. Okay Shima, sebelum kita nak endkan live, naklah Shima payungkan satu lagu. Chorus pun okay. Okay, lagu apa ya? Min minta lagu apa Shima nyanyikan untuk Min? God. So lagu apa? Pura-pura bujang. Pura-pura ke kura-kura? Kura-kura. Kura-kura. Pura-pura bujang lah. Pura-pura bujang. Okay, kita nyanyi sikit pura-pura bujang. Okay. Mengapa jatuh cinta, sedangkan kau sudah berpunya. Selamba kau menggoda, jangan sayang pura-pura bujang. Yeah. Dia macam -1 suara dia walaupun live. Thank you so much. Okay Shima, so mungkin itu sajalah kita punya kita punya perkongsian untuk hari ini. Dah dekat sejam dah. So itu je lah. So kita dah tanya semua perkembangan Shima, kesihatan semua dah, projek akan datang pun dah. So mungkin sekiranya ada apa-apa mungkin yang Shima nak share lagi, bolehlah DM je. Nombor telefon ada kan? Ada, boleh on. Apa-apa nanti Shima akan ni lah, WhatsApp lah. Alright, okay. So sebelum tu thank you so much kerana sudi nak live dengan kita pada malam ni. Macam thank you lah sudi macam tu. Ya, sama. Thank you juga sebab sudi live dengan Shima, okay. Semoga Topan sihat selalu, okay. Dan jangan keluar sebab risau apa tau. Bukan risau sebab COVID, risau takut orang ngorat ni Topan. Okay.
Dia, dia caring dia orang-orang dengan aku. Tak apa, tak apa. Okay. Maaf kalau salah-salah cakap ke, okay. Semoga kita jumpalah kat luar sana insyaAllah. Boleh, insyaAllah. So, Shima juga semoga dipermudahkan segala urusan dan stay safe. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Amin. Okay, insyaAllah. Thank you tau. Okay. Nanti berlakon dengan Shima kalau sudi, okay? Sudi, boleh. Nanti DM. DM, okay. On. Thank you. Okay, bye. Bye. Okay guys, so apa? Itu sajalah kita punya perkongsian untuk malam ni. Kita punya cerita-cerita dengan Shima. So mungkin korang yang nak tahu perkembangan lanjut tentang perkembangan Shima, bolehlah tengok dia punya YouTube channel, boleh tengok Instagram dia dan sebagainya. So apa yang kita orang borak tadi tu semua hanya gurauan saja. So korang janganlah nak ambil serius sangat, tiba-tiba korang screenshot sebagai-bagai. Janganlah. Okay, so mungkin itu saja untuk malam ni. InsyaAllah nanti bila esok-esok lagi kan mungkin Toparfi ke dengan artis-artis yang lain kita akan buat. So mungkin kalau korang ada artis lain, ada artis lain bro. Okay, so malam ni dengan Baby Shima je. So kalau korang ada artis yang mungkin korang nak kita orang buat live ke, korang punya artis kesayangan, so kita boleh